Shiba Inu tak syariah. Mana lagi Lama nak masuk. Kita tunggu kawan-kawan masuk dulu. Okay, boleh start 85 pula. Lain mana? Okay, so Boleh Online macam mana online? Macam mana bunyi, hilang bunyi totak-totak ya? Tak jumpa setting kat web eh. Punya laptop ni tak ada kamera ni. Okay kot. Tak cukup 100 pula. 10 lebih lah. Nampak tak? nampak. Okay, kat mana dah ni? Dia start awal balik sikit lah. Kesian kawan-kawan yang kat mana start lah. Dia start sini balik lah. Nanti saya buat video lain pula. So dalam proses untuk fetching dengan execute, kita ada satu step dia dipanggil fetch, satu lagi dipanggil execute. Okay, CPU ni akan fetch next instruction untuk diproses dan execute. Make sure kena ingat balik saya ulang 2 kali ni. So execute hanya berlaku dalam CPU. So fetch ni tugas CPU untuk fetch data daripada memory storage. Okay, cerita dia macam ni. So the instruction fetch processor akan place to. Okay, dia akan processor ni dia akan letakkan alamat dalam address bus ni. Dia letak alamat untuk dia directkan
lokasi alamat saja. Dia tak sentuh lagi data kat sini ni. Dia hanya nak beritahu dekat address bus ni ada alamat sekian-sekian dan address bus ni akan beritahu program memori lah. Kemudian processor assert the read control line. So processor ni akan macam force lah bagi tahu supaya dia dah ready untuk read dekat memori, dekat location sekian-sekian ni. Contohnya memori dia dekat 0001. So dah ready nak read kat sini. Then memory device letak dia punya data at the address location. Okay, memory device ni akan letak dia punya data dekat address location ni ke data bus. Data kat sini ni dia rujuk alamat yang dia dapat daripada address bus ni. Contohnya address bus beritahu ada alamat kat sini. Kemudian data daripada alamat ni store dalam database dulu. Database ni terus ke CPU lah. Okey. Lepas tu processor read the instruction byte. Dia hanya baru masuk read saja. Baru masuk read kat sini baru. Tak proses apa lagi. Dia hanya read. Dia hanya baca data daripada memori saja. Dan instruction format ni macam tadi dia ada contohnya 3 byte. 1 byte 8 bit kan. So kita kena ingat kalau instruction STA tadi dia pakai 3 byte. So dia akan pakai 3 address lah. 3 allocation dalam address memory tu. So, byte pertama, kedua, ketiga. 1 byte 8 bit kan. Then what is opcode is stored in CPU. Once read from memory, once dia baca daripada memory tadi, lepas dia baca je dari memory tadi, kemudian cerita dia masuk dalam CPU sekarang ni. So opcode ni, opcode yang dapat dia of the instruction is stored in the instruction register. Operand code tadi, dia dapat dia simpan dulu, store dulu kat sini. Dia store dalam bentuk 8-bit register lah. Bentuknya 8 bit je. Dia simpan kat sini dulu. Sebab tu tak boleh ambil semua serentak. Dia ambil step by step. Iaitu byte by byte. So sekarang dia ambil 1 byte dulu. Iaitu instruction pertama. Then barulah masuk dalam instruction decoder. Dia akan decode balik apa yang ada dalam instruction register ni. Contohnya STA. Contohnya STA 3012. So STA ni akan di decode dalam bentuk binary lah. So kita bagi dia bentuk assembly. Contohnya assembly ni STA, dia akan decode dalam bentuk binary. Yang kita nampak 32H ni dalam hexadecimal tu convert lah. Sebenarnya binary. So binary ni komputer tu ataupun microprocessor tu akan decide apa sebenarnya dia translate ni. Rupanya 00110010 ni adalah store data daripada A ke memori external. Tu yang dia baca, dia translate lah. Tu tugasnya dekat instruction decoder. Then instruction decoder ni akan bagi satu configuration sama ada nak read write. So tugas instruction decoder juga untuk decode dan untuk configure control logic. So dia dapat content daripada instruction register tadi. Instruction register hanya simpan, dia store saja tugas dia. Kemudian hasil dia simpan tu dia pass kepada instruction decoder. Dia decode dan dikonfigure apa yang nak buat. Control logic ni dia control nak buat apa sebenarnya. Okay kan? Ada soalan tengah tu? Ada soalan? Okay. Dengar lah ni? Dengar tu. Ingatkan mute ni. So the program counter pula. Program counter ni dia 16 bit CPU register. Dia register, tetapi program counter kena ingat dia tak simpan benda lain, dia simpan address saja. Mana ni? Program counter always contains the address of memory location from where CPU is to fetch the next instruction byte. Ingat, program counter PC. PC ni one step ahead. Dia akan simpan alamat next circle, next instruction. Memory location, nak buat apa. Dia simpan benda tu je. So program counter tak simpan benda lain, dia simpan address saja. So program counter is automatically incremented. Ni sifat-sifat dia kena tahu lah. Ciri-ciri dia.
So every time CPU fetch an instruction, automatically program counter will increase by 1. Contohnya 000 increase jadi 1, 0001. Itu contoh. Incremental tu maksudnya dia increment address lah. Dia tak increment data dalam address tu. Increment address yang dia simpan dalam program counter, iaitu merujuk kepada next address. The content of program counter can be overwritten by execution of certain instruction. Walaupun dia ikut susunan, contohnya 1, 2, 3, dia boleh okay, sekali lagi, let's say STA3002 hash. Ini kalau boleh melekat dalam kepala terus lah. Kali kedua ulang lah. So dia akan store data daripada A ke alamat 3002. Alamat 3002 ni tak fix. Ni contoh je. Jangan hafal lah ni. Tapi STA ni kalau kita decode dalam bentuk operand dalam hexadecimal, dia 32 sebenarnya. Opcode STA equal to 32. Okay, 30 hash dengan 02 hash ni address. Address can be any address lah. Ni can be any address. Dia boleh ubah-ubah. Boleh bertukar-tukar. Jangan hafal macam ni lah. Jangan ingat example macam ni, hafal macam ni Tak semesti dia start dekat 001, mungkin boleh start kat tempat lain. Sebab ni kita ambil tengah jalan. Let's say dia kata start dekat 001, address 001. So dekat PC, dia automatic incremented satu dah. Jadi 002. So next address 02. So dia pergi ke next address 002, which is contain 32 hash. So 32 hash ni apa ya? 32 hash ni adalah STA, iaitu instruction to store data daripada A to this address memory location lah. This memory location. Okay, dekat PC ni dah automatic dah ada increment tree kan. Maksudnya address tree pula dia kena pergi. Kalau kat PC ni, kat sini ada jam bawah, dia akan pergi ke jam, alamat jam tu. Alamat yang lain lah, alamat yang tempat kita nak jam ke mana tu lah. Kita tak masuk lagi step tu. Okay, so dia pergi ke 03. Dekat 03, ada 30 kosong hash, iaitu second byte. Second byte kepada instruction ni, iaitu alamatnya 30. So, second byte adalah 30. 30 adalah second byte. Third byte adalah 02. 02 tak boleh letak dekat sini sebab apa tak boleh letak 02 kat belakang ni? Sebab dia hanya 8 bit saja kan. So 30 ni 8 bit. Iaitu 1 byte. So dia muat 30 je. Sebab tu tadi kita kata kalau 3 byte instruction ni dia kena ada banyak layer lah, ada banyak layer memory address lah. So dia letak dekat 02 dekat address 04. So program counter kan pergi ke address 04 pula. Pergi ke address 04 ni. So dia store 30 ke temporary register dulu. Lepas tu dia masuk ke 04. Kemudian dia store dekat address 04 ni, 02 ni, data dia store dekat temporary register dulu. Program counter tak increment sebab dia tak buat fetching, tak fetch pun state instruction, tak fetch. Kat sini dia fetch kan. Lepas tu 005 ni, program counter ni, apa yang kena buat ialah dia kena swap, kena tukar sebab nanti nak guna untuk masuk alamat sini. Dia akan paste ke stack dulu. Ni fungsi stack nanti. So dekat stack ada last instruction. Last address yang untuk dia pergi ke mana. Ataupun one step ahead lah. Maknanya lepas ni nak pergi ke mana. Dia tak boleh current address sebab program counter hold next address. So dia simpan next address dekat stack. Lepas tu dekat temporary register ni, dia ambil balik data ni, disebabkan program counter ni boleh hold 16 bit ataupun 2 byte, dia terus boleh copy seketul 22 byte ni masuk dalam satu program counter. So dalam program counter override jadi 3002. Sekali tak override tadi,
last address ni tak tahu lah. Next address tak tahu. Dia lost lah program ni. Tu fungsi step pointer dengan program counter. Okey, kemudian dia pergi ke kita perasan 3002. Dia pergi ke address 3002. Dia pergi ke address 3002. Dalam masa sama, program counter automatik kalau dia pergi dia move ke next instruction, dia akan increment. Tadi 2 kan? 3002. Dia fetch masuk ke next instruction, automatik dia increment 3003. Okey, kat sini kita tak penting sangat alamat kat sini. Sebab kita dah save alamat terakhir itu 005. Alamat terakhir kita kat sini ni 004 kan. Next address patutnya 005. Kita dah save. So dia tak lost lah. So tugas sekarang ni dekat accumulator ni sepatutnya accumulator ni simpan 89 ni pergi ke 3002 sebab instruction dia store A to 3002 hash. Tu tugas sebenar yang nak instruction ni. Jadi 89 hexadecimal ni akan masuk ke alamat ni. Macam mana dia tahu alamat ni? Sebab program counter dah tunjuk one step ahead kan. Tunjuk alamat tadi 3002 ni. Perasan tak ada? Ni. Program counter dah beritahu alamat dia 3002. Next address kalau dia buat next circle dia akan buat 3002 address dia. Okey, automatic dia tunjuk ke 3002. Tapi kat sini dah increment 303. Jangan confuse lah. Sebab dia one step ahead. So proses semasa ketika program counter 3003 dia hanya tunjuk alamat 3002. Okey, maksudnya kalau 3002 sekarang dekat program counter dah jadi 3003. One step ahead kan. Kemudian automatic 89 ni dia copy masuk terus ke dalam data dalam alamat 3002. Macam tu je. Faham tak sini? Sampai sini? Faham tak? Faham. Senang kan? Okay, then apa yang dia buat? 005 dalam stack ni, dia sort balik, dia copy balik maksud ni. Masuk dalam program counter. So, bila dia tahu dah program counter tahu je alamat 005, maknanya next address adalah 005 lah. Next dia buat next operand dia. Nak buat apa? Opcode dia nak buat apa? So, dia rujuk ke sini. Dalam masa sama, PC dah jadi 006. So, huraian saya cerita ni kat sini lah berlakunya. Nak cerita payah ke panjang lah ni. So, first step dia kata, kalau boleh recall balik, place program counter onto address bus. Dia letak dulu program counter dekat address bus dulu. Lepas tu dia assert read control signal. Sebab dia nak baca dekat address tu. So dia assert read control signal. Dia read dekat memory location yang dia tunjuk dekat address bus tu. Read the opcode, dia baca opcode dekat memory tadi and load into instruction register. Dalam CPU dia ada instruction register. Kemudian PC dah increment lah sebab dia dah read opcode lah. So kalau tadi jadi 003 dah kat sini. Dengan decode the opcode. Dia decode ni tak buat apa lah. Yang decode dalam CPU. So PC tak increment. Kemudian place program counter onto address bus. Ingat dalam program counter ni ada address. So program counter ni yang dia increment jadi 3 dia paste ke address bus. Address bus of byte 2 dia. Dia masukkan address bus byte 2. Kemudian exert read control signal. Dia read balik. Ni pakai macam fetch, execute macam tu lah. So dia read balik control signal. Read byte 2 dekat address yang dia masuk dekat address bus tadi. Save dekat temporary register W. PC incremented. Then dia buat lagi place program counter. Program counter dah increment tadi kan. Kemudian dia copy program counter dekat address bus untuk baca address byte 3. Next step tu lah, next circle lah. Kemudian dia assert read control signal. Dia read balik. Masuk balik data tu dalam data bus, kemudian read byte 3. Save dalam temporary register juga. Stack yang sama. Kemudian PC incremented. PC dah jadi berapa? Dia 004
4 dalam masa ni. The whole of the instruction has been fetched at this stage. 8-bit temporary register W dengan X ni contains 16 bit address. Dia ada 16 bit address, but ada dua register W dengan X kan, of the memory location at which content of CPU register A. Okay, dalam register A tu ada value dia 89 kot. To be store dekat W dengan X sebenarnya. Nak store kat sini. Tetapi W dengan X ni hanya temporary register. Jadi kalau nak store dekat sini, dekat alamat ni, dia kena kalau nak store dekat alamat sini ni, alamat ni, dia kena program counter tu kena ubah value dia ni. Sebab tu kalau nak ubah value dekat program counter ni, dia kena ambil data daripada memory ni, dia kena masukkan dalam stack dan masukkan dalam program counter. Itulah. Kalau kita ingat flow balik. Kalau boleh kena ingat flow dia. Step by step. Boleh faham ni? Sir. Ya. Bukan, semestinya kan dalam address 0003 ada data 30H. 0003 ni. Ya. Lepas tu? Dalam bukan semestinya data dia 30H kan? Betul. Ni contoh kat sini. Contoh dalam situasi sekarang ni, 30H ni adalah address byte pertama. Address ni ada 2 byte. Ni address, nampak tak cursor saja? Tunjuk cursor. Ni. Ni adalah address. 3002 address. Okey, dia kita pecah dua. Sebab apa kita pecah dua? Sebab dia 1 byte. Okey, ni 1 byte juga. Alamak. Faham tak? Faham tak? Okey, so total kat sini 1 byte ada 2 byte. Kena ingat dalam satu kotak ni ingat dalam kotak ni. Sebenarnya tak ada kotak pun dalam CPU tu. Kita hanya gambarkan dalam bentuk digital. Satu kotak ni dia muat 1 byte saja. Okey, disebabkan dia ada 2 byte, kena pecah 2. Masukkan dari sini 1, sini 1. Dan 30H ni adalah alamat ni 30 dan 02. Ni 02. 02 ni dia paste masuk dalam yang bawah dia. Next address lah. Tak boleh masuk previous address sebab kita kena ikut flow struktur dia. Faham tak tadi? Faham. Okay, so dia memang takkan fix lah. 32 ni tak fix juga. 32 ni bergantung pada instruction. Ni contoh je, contoh instruction. Saya cerita ni contoh je, jangan hafal lah. Ni contoh yang berlaku apabila fetch dengan execute dalam CPU dia. Kita dah cerita daripada perjalanan daripada dia ambil data daripada memori semua kan. Sekarang ni dia masuk CPU lah. Okay, yang ni memang kena lekat dalam kepala. So, macam mana dia transfer data daripada PC. PC tugasnya simpan alamat. Kalau PC ni tak ada, dia tak boleh nak simpan alamat ni. Alamat 3002 ni, dia tak boleh nak simpan ke sini. Dia tak boleh nak copy. So, tugas data dalam 3002 dekat alamat ni, tugas dia untuk dia move ke PC supaya PC ni jadi macam nak tipu lah, macam nak tipu PC supaya PC terus pergi ke alamat ni. Macam tu lah. Macam kita panggil manipulatif lah. Kita nak ubah dia manipulate nak manipulate dia supaya dia pergi terus ke alamat tu. Pergi terus ke alamat tempat lain. Sepatutnya dia increment 1 kan. Ni kita bagi manipulate nak manipulate pergi alamat lain. Okay. So register ni EHL step pointer program counter lah. Okey, semua ni kita panggil register. Dan register ni adalah bernilai 1 byte. Maksudnya B dengan C akan jadi 2 byte iaitu 16 bit. So 6 kali 8 bit ada 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sampai L ada
6 biji register 8 bit. Kalau soalan tanya berapa register kita ada kan? 6 lah. So kita ada B, C, D, E, H dan L. Can be concatenate, dia boleh cantumkan to form 3 kali 16 bit. So jadikan dia 3 lah. B dengan C 1, D dengan E 1, H dengan L jadi 1. Bila cantum macam ni akan jadi 16 bit bersamaan 2 byte. Faham tak? Register. Ya, chapter ni memang kritikal ni. Kalau tak boleh puasai chapter ni, susah lagi chapter yang belakang ni. Ada soalan tak? Naik. So, 16 bit, 16 bit register HL contohnya, use, dia bukan contoh, ni memang HL. Dia refer HL iaitu hash ni dengan L ni, dua ni 16 bit kan, satu ni 8 bit, satu 8 bit. So hash dengan L ni use as memory pointer. Dia gunakan memory pointer dalam 80885. Apa tu memory pointer? Ambil contoh move AM. M ni sebagai memory pointer. Dia tak ada register M. Dia akan rujuk dekat hash L ni. Maksudnya kalau nak move M tadi, apa saja ada kat sini akan dibawa ke A tadi. Masukkan dalam A. Tu memory pointer dia hanya point, yang hanya menunjuk lah. Macam tunjuk-tunjuk macam pointer, macam program counter dia nak tunjuk je. Tapi kat sini dia refer sebagai dalam bentuk hash dengan L saja. Hash dengan L ni disimpan alamat sementara supaya dia boleh point to. Dia rujuk, dia boleh tunjuk kat mana point to. Memory pointer lah kita panggil. The assembly language instruction format, move. Kalau ni introduction lagu. Belum masuk dalam bentuk assembly language lagi. Contohnya move. Dia ada destination. Ya. Maksudnya yang A dengan M tu dua-dua tu register lah kan? M ni dia bukan register. Register kita ada B, C, D, E, H dengan L. M tu data lah. M ni adalah memory pointer. Oh, memory pointer. Penunjuk alamat. M ni penunjuk alamat. Pointer. Kita nak tunjuk ke mana? Point ke mana? Okey, dalam instruction contohnya MOV, assembly language So dia ada destination dengan ada source. Tukar warna lagi. So dia ada destination dengan ada source. Pertama destination, yang terakhir adalah source. Maknanya jangan tertukar dalam assembly language yang ramai tertukar. Dia buat source dulu baru destination. Sebenarnya move ni kita nak move ke mana, daripada mana. Ni ingat kalau move kan, macam instruction kita buat ni. Kita buat STA. STA ni daripada A nak move ke destination dia ke mana, daripada mana. Ramai tertukar tu. So masuk kat sini, source dia dekat M, dia masuk ke A, destinasi dia A. M masuk ke dalam A. So M ni contents-nya memory pointer. Dia nak point dekat memory. Contohnya sekarang ni dekat memory ni, saya tunjuk secara ilustrasi lah kat sini. Contohnya hash dengan L tadi ada 32 dengan 30. So kalau dia move 32, 30, dia tak move data, dia hanya point alamat 32, 30. Dia point alamat ni saja. So alamat ni dia pergi ke sini. Apa yang ada dekat sini akan dimasukkan dalam register A tadi. Itu contohnya. So 60-bit register stack pointer. Stack pointer ni yang kita dah belajar stack pointer ni. It contains the address of memory location of the top of stack area of memory. Is automatic control by processor, can be macam tadi lah.
Step pointer tu fungsi tadi lah. Step pointer kat mana? Ni kat sini duduk. Location dalam address ni duduk kat bawah hash dengan L. Lepas tu baru dia ada progress counter. Okay tak? Reservation dekat otak dia jadi kurang sikit kan. Kita kena main bola, badminton. Betul Ada Ustaz, dua betul Ustaz. memori dalam otak. Kita sambung nanti bila-bila malam ke bila. Ada free. Step pointer. Step pointer habis chapter 2, chapter 3 pula. Okay.